Halo, nama saya Sim Weng Yao, matriks number 2780017. Saya dari subjek Kenegaraan Malaysia kumpulan C. Saya akan membentangkan topik bab 4 dalam subjek Kenegaraan Malaysia, iaitu nasionalisme. Marilah kita mulakan. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara sendiri yang mendalam atau semangat kebangsaan. Ia bersifat kolektif, ada ikatan emosi, kenangan sejarah yang sama dan pendewaan terhadap kelompoknya. Menurut Musa Hitam, nasionalisme Melayu khas untuk orang Melayu sebagai manifestasi cetusan rasa dan keinsafan bangsa Melayu. Patriotisme bermaksud rasa cinta dan sayang kepada negara yang wujud dalam diri setiap anak watan, dan ia berbentuk psikologi. Sebagai contoh, hormat kepada bendera negara dan lagu kebangsaan, sayang akan pemimpin negara, merintui tanah air semasa berada di luar negara, berasa bimbang akan keselamatan negara, dan lain-lain. Apakah perbezaan antara nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme merupakan perasaan yang lahir dari rasa cinta atau patriotik terhadap pemilikan dan kepunyaan dalam diri seseorang. Manakala patriotisme merupakan api yang membakar nasionalisme. Kewujudan nasionalisme dan patriotisme didorong oleh kebimbangan dan kesedaran tentang nasib bangsa dan negara. Seterusnya, pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan terhadap pembinaan bangsa dan negara. Selain itu, keinginan untuk memartabatkan maruah dan prestij bangsa dan negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasionalisme. Yang pertama, perintasan dan penyelewengan penjajah. Yang kedua, dasar penjajah yang mengabaikan kepentingan rakyat. Yang ketiga, usaha rakyat untuk membentuk dan mengukuhkan nasionalisme awal, bersenjata radikal, menentang Portugis dan berantak Inggeris. Nasionalisme awal bermula dengan pencerobohan Portugis di Melaka pada tahun 1511 disebabkan oleh faktor ekonomi dan agama. Penentangan yang diasaskan kepada sentrik merayu Melaka. Sultan Mahmud, Patih Khadir, Patih Unus cuba serang Portugis untuk merampas semula Melaka, tapi akhirnya gagal. Pada tahun 1641, Belanda sudah mengarahkan Portugis dan menyebabkan Melaka jatuh pula ke tangan Belanda. Raja Haji berjuang untuk merebut kemerdekaan dari Belanda, tetapi beliau gugur di Teruk Ketabang, Melaka. Perjanjian Inggris-Belanda 1824 menyebabkan Melaka ditakluk oleh British. Pada tahun 1874, perjanjian Bangkok antara Inggris dan Raja-Raja Melayu sebagai titik permulaan campur tangan British di tanah Melayu. Jadi, terdapat beberapa faktor kewujudan nasionalisme awal. Yang pertama, politik. Mengurangkan kuasa Sultan Melayu dan berbesar dalam hal pentadbiran. Sultan hanya dipertanggungjawabkan dalam urusan agama dan adat istiadat sahaja. Yang kedua, faktor ekonomi. Inggris mengambil alih tugas pungut cukai, memperkenalkan sistem cukai yang baru. Ia digunakan untuk membayar gaji pegawai British termasuk residen dan penasihat. Hal ini membebankan rakyat dan berbesar kehilangan sumber pendapatan.
Yang ketiga, sosial. British membawa nilai-nilai yang baru dan menyebabkan pertembungan budaya atau pengadaban clash of civilizations. Sistem pendidikan yang mewujud sekolah Inggeris, penyebaran agama Kristian dianggap mencemarkan kemuliaan nilai-nilai tradisional Melayu. Namun, terdapat beberapa pejuang yang menentang Inggeris. Datuk Maharaja Lela, Datuk Dok Said, Raja Madi, Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut atau Haji Mat Hassan, Haji Abdul Rahman Limbong, Rentap dan Mat Saleh. Akhirnya, perjuangan menentang penjajahan ini kesemuanya menemui kegagalan. Nasionalisme keintelektualan bukan bersenjata. Terdapat 3 golongan, iaitu golongan berpendidikan agama, golongan berpendidikan sekular Melayu, dan golongan berpendidikan sekular Inggeris. Golongan berpendidikan agama dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme Asia Barat, pimpinan Jamaluddin Al-Fahani, Muhammad Abduh dan Rashid Reha. Ia juga dikenali sebagai kaum muda, golongan reformasi, anti-establishment yang menentang pandangan dan prinsip golongan kaum tua yang dianggap konservatif dan beku. Mereka membawa idea reformasi serta memberi semangat bahawa bangsa Melayu sebenarnya mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia revolusi mental. Mereka membuat perubahan dalam struktur kurikulum persekolahan Melayu dan lebih cenderung kepada sains, matematik dan perdagangan atau perniagaan. Hal ini ditentang oleh ulama-ulama tradisional yang konservatif yang dikenali kaum tua. Tokoh-tokoh yang penting: Sheikh Ahmad Al-Hadi, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Ajahari, Haji Abbas Muhammad Taha, dan Sheikh Muhammad Salim Al-Khalali. Golongan berpendidikan sekular Melayu berpusat di Maktab Pengurusan Sultan Idris (MPSI) di Tanjung Malim pada tahun 1922. Ia melahirkan ramai nasionalis kelas menengah Melayu. Ia menyebarkan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Melayu untuk menentang Inggeris. Banyak dipengaruhi oleh gerakan nasionalis Indonesia. Penentangan ditonjolkan dalam bentuk penulisan buku dan rencana. Antaranya ialah Cendera Mata tahun 1923 dan Majalah Guru tahun 1924. Antara tokoh ialah Harun Muhammad Amin, Abdul Hadi Haji Hassan, Muhammad Isa Mahmud, Hassan Manan, dan Abdul Karim Rashid. Peraja MPSI juga terlibat dalam beberapa pertubuhan radikal seperti Ikatan Pemuda Peraja tahun 1929, Beria Melaya tahun 1930 dan Kesatuan Melayu Muda tahun 1938. Kegiatan golongan ini dibimbangi oleh British. Guru-guru telah ditukarkan dan pertubuhan yang terlibat dalam nasionalisme telah diharamkan. Ramai daripada kalangan pimpinan pertubuhan radikal telah ditangkap oleh pihak British. Antara yang terlibat ialah Burhanuddin Helmi, Ibrahim Yaakob, Ahmad Bostanam, dan Ishak Haji Muhammad. Golongan berpendidikan sekular Inggeris berpusat di MCKK pada tahun 1905 dan terdiri daripada kalangan anak bangsawan Melayu. Mereka dilatih untuk jawatan tinggi dalam pentadbiran British. Kebanyakan pro dan lebih mendapat perhatian Inggeris. Terdapat beberapa tokoh pendidikan Inggeris iaitu Raja Chulan, Sultan Abdullah, Muhammad Yunus Abdullah,
Zainal Abidin Ahmad dan Seraja Tun Uda. Mereka membojong agar orang Melayu diberikan hak yang lebih luas dalam ekonomi, pentadbiran dan pelajaran. Seterusnya, nasionalisme kepatian. Masyarakat Melayu ketika itu tiada kesepaduan sosial, politik dan ekonomi disebabkan oleh faktor berhubungan, demografi terbesar, sistem pendidikan yang rendah, hubungan yang senggang antara pemimpin dan rakyat, dan kesan dasar pecah perintah British. Semangat kebangsaan telah diterjemahkan melalui kesedaran sosial lebih banyak mengajar masyarakat Melayu bersatu padu. Nasionalisme kompromi. Perkembangan selepas Perang Dunia Kedua telah membawa perubahan terutama dari segi tuntutan kemerdekaan di negara-negara tanah jajahan kuasa Barat dan kebangkitan fahaman komunis. Di tanah Melayu, Malayan Chinese Association (MCA) diketuai oleh Tan Cheng Lock telah ditubuhkan pada 27 Februari pada tahun 1949 atas kepentingan masyarakat Cina dan strategi politik British. Bagi mengimbangi keadaan dan untuk mencegah kepentingan kaum India, Malayan Indian Congress (MIC) ditubuhkan pada tahun 1949 dan diketuai oleh John TV. Kedua-dua parti ini bertujuan mengalihkan tumpuan dan pergantungan politik masyarakat imigran dari negara asal dan mengubah orientasi pertubuhan kaum selari dengan dasar dan kepentingan British, juga untuk membela nasib kaum masing-masing. Nasionalisme pada masa kini. Generasi sekarang ini kurang menghayati erti nasionalisme disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, asas pengetahuan sejarah, agama, bangsa dan negara yang kurang. Yang kedua, sikap yang negatif. Yang ketiga, mudah terpengaruh dan terpedaya. Yang keempat, pengawasan ibu bapa yang berkurangan. Kelima, masyarakat yang bertambah individualistik. Yang akhir sekali, tumpuan pendidikan agama dan moral yang melosot. Kelas saya sudah hampir bertamat. Semoga anda semua faham apa yang saya cuba mengajarkan dan menikmati kelas saya. I wish you all have a nice day. Sekian, terima kasih.